Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nurul Najwa binti Manizam memegang nombor matrik 206640. Pada hari ini, saya akan mengulaskan serba sedikit berkenaan dengan kaum Melayu di Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aini Syarafiha binti Ahmad, memegang nombor matrik 206449. Saya akan menerangkan tentang kaum Kadazan Dusun di Malaysia. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Syafa, memegang nombor matrik 208910. Saya akan membentangkan tentang kaum Iban di Malaysia. Hai semua, nama saya Ayuni Syafira binti Ahmad, bernombor matrik 207358 dan saya akan menerangkan serba sedikit mengenai kaum Melanau yang berasal daripada Sarawak. Nama saya Hani Nazura binti Muhammad Jamil, nombor matrik 205337 dan hari ini saya akan membentangkan tentang kaum India di Malaysia. Hai, nama saya Wanur Emilia Adina binti Wan Ismail, nombor matrik 205226. Hari ini saya akan menerangkan tentang kaum Bidayuh di Malaysia. Nama saya Nur Syasha binti Muhammad Hazmain, nombor matrik 205567 dan hari ini saya akan membentangkan tentang kaum Cina di Orang Melayu boleh ditafsirkan sebagai penduduk asal tanah Melayu di mana nenek moyangnya datang dari Indochina atau Yunan lebih 3,500 tahun dahulu. Namun, penduduk Melayu kini sebenarnya lebih ramai ekoran kemasukan beberapa lagi kelompok masyarakat Melayu dari kepulauan lain ke tanah Melayu. Sejak abad ke-9 lagi telah berlaku penghijrahan beramai-ramai masyarakat Melayu Indonesia ke tanah Melayu. Penghijrahan ini berlaku ekoran kedudukan ekonomi, politik dan sosial yang semuanya boleh menjamin keselesaan mereka. Penduduk majoriti terawal di tanah Melayu ialah orang Melayu. Mereka hidup dengan agama dan kebudayaan mereka tersendiri, malahan amalan mereka ini tidak terjejas walaupun dengan kemasukan buruh-buruh Cina dan India. Penduduk tanah Melayu amnya mengenal agama Islam. Agama Islam ini dibawa masuk ke tanah Melayu sejak abad ke-14 atau ke-15. Kesultanan Melayu Melaka memang terkenal sebagai pusat pemerintahan yang berperanan penting dalam memastikan penyebaran dan pengekalan agama Islam. Agama Islam ialah agama yang terkandung dalam Al-Quran yang dianggap penganutnya sebagai kalam Allah. Agama Islam ialah berkonsepkan kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Dalam agama Islam, Al-Quran dijadikan sebagai asas perundangan yang utama bersama dengan nasihat daripada Nabi Muhammad SAW sendiri serta hadis-hadis. Dalam pada itu, sebelum kedatangan Barat, tulisan yang digunakan oleh orang Melayu ialah tulisan Jawi, iaitu pengaruh yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dua jenis adat yang menjadi amalan penduduk Melayu di tanah Melayu ialah adat pepatih dan adat temenggung, di mana adat pepatih diamalkan oleh masyarakat Melayu di Negeri Sembilan. Adat ini menekankan konsep demokrasi dan muafakat. Raja bukan berkuasa mutlak dan dalam adat ini juga pewarisan harta pusaka diutamakan kepada anak perempuan. Manakala adat temenggung menjadi amalan masyarakat Melayu seluruh Semenanjung kecuali Negeri Sembilan. Adat ini menekankan pemerintahan raja mutlak dan keutamaan kepada kaum lelaki. Antara adat lain yang wajib dijalani oleh orang Melayu yang bergelar Islam ialah berkhatan atau bersunat. Adat bersunat bagi bayi perempuan lazimnya dilakukan ketika bayi itu masih kecil, iaitu beberapa hari selepas dilahirkan. Namun, kebanyakan kanak-kanak perempuan akan menjalani upacara ini sekurang-kurangnya ketika berumur setahun atau lebih. Manakala, bagi kanak-kanak lelaki pula, mereka akan menjalani adat bersunat ini ketika berumur lingkungan 8 hingga 12 tahun. Perayaan yang berbentuk keagamaan bagi orang Melayu pula ialah Aidilfitri, Aidiladha, Nuzul Quran, Maulid Rasul dan Awal Muharram. Sambutan Hari Raya Aidilfitri ditentukan harinya apabila anak bulan Syawal dapat dilihat pada penghujung bulan Ramadan. Ini mengikut hisab berdasarkan takvim tahun Islam. Dan kebiasaannya apabila sudah ditentukan 1 Syawal, pada malamnya umat Islam akan beramai-ramai bertakbir Hari Raya di masjid atau surau. Hari Raya Aidiladha juga disebut Hari Raya Korban, merupakan perayaan agama yang disambut oleh seluruh umat Islam di dunia. Dalam pada itu, kaum Melayu turut mempunyai permainan tradisional, seni mempertahankan diri, pakaian tradisional dan masakan tradisional mereka tersendiri. Sebagai contoh, ciri utama masakan tradisional Melayu ialah penggunaan rempah ratus yang banyak serta santan dan juga perasa seperti belacan dan budu. Dan antara makanan kegemaran kaum Melayu ialah nasi lemak. Selain itu, bagi pakaian tradisional pula, masyarakat Melayu mempunyai pakaian tradisional seperti baju kurung, baju kebaya, baju Melayu dan sebagainya. Seterusnya ialah kaum India. Kaum India adalah antara 3 kaum utama di Malaysia. Ia juga merupakan kaum ketiga terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu dan Cina dengan populasinya sebanyak 2.01 juta, iaitu merangkumi 69% daripada populasi rakyat di negara ini. Majoriti daripada mereka adalah terdiri daripada etnik Tamil India dan kumpulan etnik lain seperti Malayali, Gujarat, Punjab, Telugu, Singh dan lain-lain.
bahasa yang mereka gunakan juga adalah berbeza-beza mengikut etnik. Kebanyakan daripada mereka adalah beragama Hindu dengan jumlah 1.64 juta, iaitu 86% daripada jumlah kaum India di Malaysia. Sejarah kewujudan kaum India di Malaysia bermula apabila sebilangan besar keturunan mereka berhijrah dari India ke Tanah Melayu semasa penjajahan British. Mereka diarah bekerja sebagai buruh ladang, terutamanya di ladang getah dan tapak pembinaan kereta api. Hal ini menjelaskan sebab kenapa kebanyakan orang India tinggal di kawasan estate. Pertempatan mereka banyak terletak di kawasan pantai barat semenanjung Malaysia, iaitu di Selangor, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Kedah dan Johor. Rakyat India pernah tergolong dalam kalangan penduduk yang hidup bertaraf rendah sebelum berhijrah ke bandar. Walaupun ramai penduduk India yang tergolong dalam kelas pekerja di Malaysia, namun terdapat juga yang berkelas menengah atas dan berpendidikan tinggi. Buktinya, kini telah ramai kaum India di Malaysia menguasai bidang perubatan, undang-undang, perguruan dan perniagaan. Masyarakat India juga adalah masyarakat yang terkenal dengan budayanya. Pakaian tradisional mereka iaitu sari bagi wanita serta kurta dan dhoti bagi lelaki adalah sangat unik dan ceria berwarna-warni. Mereka juga meriah dengan pelbagai perayaan seperti Deepavali iaitu sambutan pesta cahaya bagi melawan kuasa jahat, Pongal iaitu bagi menyambut perayaan kesyukuran musim menuai dan Thaipusam iaitu hari memohon ampun dan menebus dosa. Seni kebudayaan kaum India juga sering menjadi tarikan orang ramai. Contohnya, seni kolam yang indah coraknya melambangkan kesejahteraan, seni lukisan inai atau henna yang terperinci dan unik sering dilukis terutamanya bagi majlis perkahwinan. Akhir sekali, tidak lupa juga tarian klasik mereka seperti Bharatanatyam dan Kathak yang turut menarik tumpuan orang ramai dengan muzik dan pergerakannya yang rancak. Tradisi-tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dan sebati dengan rakyat Malaysia. Jadi, itulah antara keunikan kaum India, kaum utama yang menjadi kebanggaan negara Malaysia. Seterusnya ialah kaum Cina. Kaum Cina merupakan antara 3 kaum utama di Malaysia dan merupakan kaum kedua terbesar selepas kaum Melayu dengan anggaran populasinya sebanyak 22.6% bersamaan dengan 7.39 juta daripada 32.7 juta rakyat Malaysia. Etnik Cina di Malaysia terdiri daripada beberapa suku dialek. Suku dialek yang utama ialah Hokkien, Hakka, Cantonese, Teochew, Hainan dan Fuzhou. Masyarakat Cina Malaysia menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa komunikasi antara mereka dan juga menggunakan bahasa dialek apabila berkomunikasi antara suku dialek yang sama. Majoriti masyarakat Cina adalah beragama Buddha dengan jumlah 6.17 juta iaitu 83.56% daripada jumlah kaum Cina di Malaysia. Sejarah kedatangan kaum Cina ke Tanah Melayu bermula pada awal abad ke-15 apabila kerajaan Melayu Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dan persahabatan dengan negara Cina. Peningkatan kemasukan orang Cina ke Tanah Melayu pula bermula pada awal abad ke-19 apabila berkembangnya aktiviti perdagangan di Pulau Pinang dan Singapura. Seterusnya, peningkatan terus berlaku dengan berkembangnya kegiatan pengembangan biji timah di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan pada pertengahan abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, pemerintahan pihak British telah memberikan garakan terhadap kemasukan imigran Cina ke Tanah Melayu kerana pihak British memerlukan tenaga buruh yang ramai untuk mengusahakan pengeluaran biji timah yang banyak bagi memenuhi keperluan revolusi perindustrian di Britain. Perkara ini sedikit sebanyak menjelaskan mengapa majoriti kaum Cina terdapat di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia seperti Pulau Pinang, Perak, Kuala Lumpur, Johor dan Selangor. Kaum Cina tergolong dalam golongan penduduk bertaraf tinggi dan mempunyai majoriti dalam golongan kelas pertengahan dan berpendapatan sederhana di Malaysia. Kaum Cina lebih banyak melibatkan diri dalam sektor swasta berbanding dengan sektor awam. Kebiasaannya, kaum Cina yang terlibat dalam sektor awam hanyalah ahli-ahli politik ataupun kaki tangan sekolah. Mereka lebih cenderung untuk menjalankan perniagaan sendiri daripada bekerja di bawah orang lain. Oleh sebab itu, mereka boleh mendominasi ekonomi negara Malaysia sejak sekian lama. Kaum Cina juga merupakan masyarakat yang terkenal dengan budayanya bersendiri. Pakaian tradisional mereka iaitu chongsam bagi wanita dan sangfu bagi lelaki yang kebanyakan berwarna merah sangat menarik perhatian. Kaum Cina juga menyambut perayaan yang berbagai iaitu perayaan Tahun Baru Cina yang disambut meriah pada setiap tahun selama 15 hari bagi menyambut kedatangan Tahun Baru mengikut calendar mereka. Pesta Tanglong yang diadakan sebagai penutup bagi perayaan Tahun Baru Cina dan juga perayaan Tribulan yang disambut pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender mereka bagi menyambut kemenangan orang Cina menentang Mongol pada akhir pemerintahan dinasti Yuan. Akhir sekali, tidak lupa juga tarian tradisional mereka iaitu tarian Singa dan tarian Naga yang sangat terkenal dalam kalangan rakyat Malaysia. Itulah sedikit sebanyak tentang tradisi kaum Cina yang telah menjadi sebahagian daripada keunikan masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, sekarang saya akan membentangkan tentang kaum Iban di Sarawak. Kaum Iban merupakan penduduk pribumi dan merupakan kaum majoriti di Sarawak Bumi Kenyalang. Dengan peratusan majoriti yang lebih daripada 30% daripada jumlah peratusan penduduk di Sarawak, maka ia telah menjadi sebuah kaum yang dominan di Sarawak.
Dari segi penempatan kaum Iban di Sarawak, kebanyakannya mereka menetap di bahagian Seri Aman. Kawasan ini mempunyai penduduk kaum Iban yang tertinggi berbanding dengan bahagian lain di Sarawak, diikuti dengan Kapit, Kalaka, di Saratok dan lain-lain. Mereka mempunyai aspek yang unik kerana kehidupannya di rumah panjang yang boleh membuatkan 50 hingga 100 dan lebih keluarga dalamnya, yang sehingga kini kekal dan menjadi satu identiti dalam bangsa perpaduan mereka walaupun di setengah negeri ada yang tidak tinggal di rumah panjang. Antara kepercayaan kaum Iban adalah seperti percaya pada petanda-petanda lain, iaitu bunyi burung ketupung dan burung beragai. Bunyi yang dikeluarkan oleh binatang-binatang ini adalah petunjuk dan alamat untuk menentukan kesesuaian tapak. Semua petanda akan ditafsirkan oleh beliau dan menang bagi mematuhi adat, supaya tidak mendatangkan malapetaka. Dari segi cara hidup, mereka terdahulunya bergantung sepenuhnya kepada ekonomi sehari diri dengan menanam padi, beras tuak, ubi kayu, keledek, jagung dan sebagainya. Memburu juga merupakan sumber utama kegiatan kaum Iban. Mereka akan memburu dengan kaedah menyumpit dan menggunakan parang. Oleh itu, makanan mereka bergantung pada hasil bertani dan juga memburu. Antara sumber utama makanan mereka ialah beras, ikan dan binatang hasil daripada pemburuan. Dari segi pengangkutan, pada zaman dahulu, pengangkutan utama kaum Iban ialah perahu ataupun hanya dengan berjalan kaki kerana mereka tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Kaum Iban akan menaiki perahu untuk menjamin keselamatan berbanding berjalan kaki. Ini disebabkan mereka percaya dengan berjalan kaki, mereka akan lebih berumur pendek kerana mudah untuk diserang oleh musuh. Kesimpulannya, walau bagaimanapun seperti masyarakat lain di Malaysia, kini orang Iban telah mengalami banyak perubahan dan pembangunan dari segi sosial, ekonomi dan politik sejajar dengan pembangunan di negara Malaysia. Pertanian bina tidak lagi seperti dulu buat mereka, dan kepercayaan serta kebudayaan yang tidak sesuai boleh pakai tidak lagi diamalkan di Malaysia. Kaum Kadazan Dusun di Malaysia. Kaum Kadazan Dusun merupakan kumpulan etnik bumi putera yang terbesar di negeri Sabah. Masyarakat ini merupakan golongan petani, tetapi dengan perkembangan sosioekonomi yang dicapai oleh negara Malaysia sekarang, masyarakat ini beransur-ansur beralih ke bidang perkhidmatan, perniagaan dan pertanian moden. Sebelum Sabah merdeka, melalui Malaysia, masyarakat Kadazan Dusun dikenali sebagai dusun, iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka. Setelah mencapai kemerdekaan, mereka menggunakan nama Kadazan secara rasmi sebagai identiti mereka. Tetapi oleh kerana masih terdapat etnik dari pedalaman yang berpendirian mendukung identiti dusun, istilah Kadazan dan dusun dipersatukan menjadi Kadazan Dusun untuk memupuk dan menyatu padukan semangat kesatuan di kalangan mereka. Kaum Kadazan Dusun juga dikenali sebagai Memogun atau Mamasok yang masing-masingnya bermaksud orang kebudayaan dan adat Islam tradisional. Terdapat 27 suku kaum di dalamnya, antaranya ialah Dusun Liwan, Dusun Tindal, Dusun Pahu, Dusun Lotut, Bagahak, Dusun Labuk, Dusun Kimaragan, Tagahas, Tanggara, Dusun Runggus, Orang Sungai, Kuijau, Tambanuo dan sebagainya. Namun, pada masa kini, etnik Kadazan Dusun telah diiktiraf sebagai etnik masyarakat asal Borneo Utara dengan warisan dan budaya yang didokumentkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO sejak tahun 2000. Sejak tahun 2009, heboh diperkatakan bahawa etnik Kadazan Dusun berasal daripada Taiwan dan dikaitkan khusus dengan suku Bunun. Teori ini hebat diperkatakan setelah kajian mendapati etnik Kadazan Dusun dan Bunun mempunyai budaya dan tradisi yang hampir mirip antara satu sama lain. Namun teori ini dibuktikan tidak relevan melalui kajian mtDNA dan juga kajian Y-DNA. Bahasa Kadazan Dusun merupakan bahasa Melayu Polinesia yang dituturkan di Sabah. Pada dasarnya, bahasa Kadazan yakni Tanggara adalah bahagian daripada bahasa Dusun. Perbezaannya hanya terletak pada sebutan dan penggunaan konsonan serta vokal pada sesetengah perkataan. Antara budaya dan masyarakat kaum Kadazan Dusun ialah perayaan keamatan menuai disambut oleh Kadazan Dusun sebagai meraihkan tualan baik, tetapi pesta keamatan juga disambut oleh semua kaum lain Sabah seperti Murut. Pesta keamatan disambut sepanjang bulan Mei walaupun perayaan ini hanya 30 dan 31 Mei. Kemuncak perayaan keamatan adalah peraduan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau, tarian tradisi dan upacara kemuncak yang dijalankan oleh Bobo Hizan, Ketua Pendeta. Pesta keamatan bagi kaum Kadazan Dusun juga dikenali sebagai Tadau Keamatan dalam bahasa Kadazan Dusun. Kadazan dipercayai kepada makhluk halus dan dipercayai terdapat 5 makhluk halus: Kinoingan, Kinorohingan, Kinoringan dan sebagainya. Kini, tiba giliran saya untuk menceritakan serba sedikit mengenai latar belakang kaum Melanau. Kaum Melanau mempunyai jumlah seramai lebih 130,000 orang dan menguasai lebih kurang 6% daripada jumlah penduduk di Sarawak. Kaum Melanau seperti kaum lain mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri yang membuat mereka unik. Antara ciri-ciri yang ada pada kaum Melanau adalah semua orang Melanau mempunyai bin untuk anak lelaki dan binti untuk anak perempuan dalam nama-nama mereka sama seperti orang Melayu, dan ini juga dikenakan kepada Melanau Kristian kerana telah ditetapkan sebagai orang Melayu di Banci.
Selain itu, sumber ekonomi kaum Melanau adalah daripada pertanian sawah padi, penangkapan hasil laut dan perusahaan sagu. Perusahaan sagu ini telah berkembang meluas di peringkat antarabangsa. Pelbagai jenis pemakanan yang telah dihasilkan daripada sagu seperti tebaloi dan linut. Disebabkan kaum ini telah berjaya mengembangkan perusahaan sagu ini, Sarawak telah berjaya menjadi pengeksport sagu terbesar di Malaysia. Di samping itu, ada antara mereka yang mahir dalam pembinaan bot. Mereka pernah tinggal di rumah-rumah kayu yang panjang tinggi, tetapi pada hari ini mereka tinggal di kampung. Kerana persamaan agama, majoriti kaum Melanau tinggal dan mempunyai budaya yang sama seperti kaum Melayu yang tinggal di Malaysia. Seterusnya, ciri lain kaum Melanau adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh mereka. Pakaian lelaki Melanau diperbuat daripada kain satin yang berwarna gelap dipadankan dengan kain songkit, bunga tabur dan pakaian kepala sengkulun dari Jawa. Lelaki menggaikan baju potongan moden bersamping brokat oren keemasan, pinggang berikat selendang sifon berkopiah Jawa. Bagi pakaian wanita pula, wanita Melanau menggayahkan baju baldu hitam dengan sarung songkit Brunei tenunan Sarawak, bertali pinggang pending besar, diserikan dokuh dan perhiasan kepala kepih sanggul. Wanita Melanau menggayahkan baju baban asal pakaian pengantin Melanau. Baju kurung pendek warna hitam dipadankan dengan kain songkit. Di dada memakai 2 helai selendang merah dan perhiasan diri kepih dada dan kepih sanggul. Seterusnya, ciri lain bagi kaum Melanau adalah bahasa Melanau. Bahasa Melanau merupakan cabang daripada keluarga bahasa Austronesia. Bahasa Melanau mempunyai tata bahasanya yang tersendiri dan tidak begitu sukar untuk dipelajari. Sebagai satu bahasa yang mempunyai banyak dialek, bahasa Melanau berkongsi tata bahasanya yang serupa. Oleh itu, apa yang perlu ditumpukan ialah kosakata yang unik untuk dialek itu sahaja. Seterusnya, perkahwinan dalam masyarakat Melanau mengandungi beberapa istiadat yang sangat diambil berat kerana implikasi sosial yang terdapat padanya. Aspek pangkat dititik beratkan dalam institusi perkahwinan berbanding dengan institusi yang lain. Masyarakat Melanau juga begitu mementingkan status sosial mereka iaitu 9 pikul, 7 pikul, 7 betirih dan 5 betirih. Jenis barangan dan hadiah yang perlu dibawa untuk tanda tunang dan barang yang mengiringi mas kahwin seperti adat menuga, adat mebin dan pakan juga dikira berdasarkan status sosial ini. Namun begitu, asas adat perkahwinan adalah sama seperti masyarakat lain iaitu merisik, meminang dan majlis perkahwinan. Seterusnya, kaum Melanau turut mempunyai adat kelahiran yang sangat unik. Adat kelahiran telah diasingkan kepada 2 aspek iaitu sewaktu mengandung dan selepas kelahiran. Semasa ibu mengandung, mereka terikat daripada mengamalkan pantang larang mereka. Terdapat beberapa pantang larang yang mereka lebih mengambil perhatian. Pantang larang yang pertama iaitu ibu yang mengandung tidak boleh makan buah-buahan yang berbau kuat seperti durian kerana ia akan menyebabkan badan menjadi busuk. Seterusnya, mereka juga tidak boleh makan pucuk paku kerana susu badan akan menjadi masam. Pantang larang yang ketiga ialah haiwan-haiwan buruan yang dibunuh di dalam hutan tidak boleh diberikan kepada ibu yang mengandung kerana mereka mempercayai anak dalam kandungan akan melecur seluruh badan. Di samping itu, suami juga perlu mengikut beberapa adat untuk menjauhkan beberapa perkara. Yang pertama, suami tidak boleh memotong kayu yang bertindan atau makan ikan pari kerana dikuatiri bibir anak akan menjadi sumbing. Seterusnya, suami juga tidak boleh mengecat kerana dikuatiri anak dalam kandungan akan diiringi minyak. Kaum Bidayuh adalah masyarakat terawal yang bermigrasi dari Kepulauan Mindanao. Mereka mendiami kawasan barat daya Sarawak, terutamanya bahagian Serian, Kuching dan di barat Kalimantan. Mereka terdiri daripada 5 pecahan etnik iaitu di daerah Lundu, daerah Bau, daerah Kecil Padawan, daerah Serian dan juga di kawasan tengah antara Padawan dengan Bau. Lazimnya penempatan rumah panjang suku kaum Bidayuh terletak jauh di kawasan pendalaman dan tanah tinggi. Rumah panjang masyarakat Bidayuh terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bilik utama, bawah dan tanju. Bilik utama dapat kita samakan dengan ruang utama kediaman pada masa sekarang. Di dalam bilik ini, masyarakat Bidayuh meletakkan barang-barang peribadi milik keluarga dan keturunan mereka seperti gong, tempayan, tembikar dan sebagainya. Ruang ini juga berfungsi sebagai tempat tidur pada malam hari. Awah pula adalah bahagian pelantar di luar rumah panjang masyarakat Bidayuh dan biasanya ia bertutup dan beratap dan boleh disamakan dengan beranda rumah kini. Di awah, masyarakat Bidayuh menjalankan aktiviti-aktiviti harian mereka seperti mengayam, berbual, membuat peralatan bertani dan sebagainya. Ruangan awah juga akan digunakan untuk sebarang upacara keagamaan seperti perkahwinan, pantalaran dan pesta-pesta tertentu seperti pesta gawai dan sebagainya. Tanju pula adalah bahagian luar di dalam rumah panjang masyarakat Bidayuh. Bahagian tanju agak terdedah dan lazimnya ia tidak bertutup ataupun beratap. Tanju lazimnya digunakan untuk menjemur hasil tuaian masyarakat Bidayuh seperti padi, lada, jagung dan sebagainya. Bahasa masyarakat Bidayuh agak unik berbanding bahasa-bahasa yang lain yang terdapat di Sarawak. Keunikan ini adalah berdasarkan sebutan pertuturan gerak gaya dan alunan yang dipertuturkan.
Hal ini menyebabkan suku kaum ini sukar untuk berkomunikasi dengan satu sama lain sekiranya mereka adalah suku atau dari daerah yang berlainan. Sebagai contoh, suku Bidayuh dari kawasan Seriang menyebut makan ialah ma'an, manakala suku Bidayuh dari kawasan Padawan Pula menyebut makan sebagai man. Warna hitam adalah warna utama dalam pemakaian masyarakat Bidayuh. Bagi kaum wanita, pakaian lengkap adalah termasuk baju berlengan pendek atau separuh lengan dan sepasang kain sarung berwarna hitam paras lutut yang dihiasi dengan manik-manik halus berbagai warna disulami dengan kombinasi warna utama iaitu putih, kuning dan merah. Tudung kecil separuh tinggi dengan corak anyaman yang indah dan penutup kepala daripada kain berwarna-warni dengan sulaman manik halus adalah pelengkap hiasan kepala wanita masyarakat Bidayuh. Kaum lelaki pula kebiasaannya mengenakan sepasang persalinan berbentuk baju hitam separah lengan atau berlengan pendek dengan sedikit corak berunsur flora dan seluar hitam atau cawak yang berwarna asas seperti biru, merah dan putih. Kain lilit kepala pula adalah pelengkap hiasan kepada kaum lelaki masyarakat ini. Bagi masyarakat Bidayuh, muzik memainkan peranan yang penting dalam setiap upacara keagamaan yang mereka jalankan. Muzik ini berperanan menaikkan semangat, mengusir roh jahat dan sebagai pertenteram kepada semangat roh. Muzik juga memainkan peranan dalam pemberitahuan motif sesuatu upacara yang dijalankan. Umumnya, muzik tradisional masyarakat Bidayuh terdiri daripada sepasang gong besar terbahagi daripada dua iaitu oguan dan kitaak, canang, gendang atau pedabat dan tawak iaitu sejenis gong kecil. Terdapat juga alat muzik tradisional yang lain seperti serunai, seruling dan gitar buluh. Namun, alat muzik seumpama ini amat kurang dimainkan kerana proses pembuatannya yang agak rumit. Akhir sekali, senjata tradisi masyarakat Bidayuh pula ialah lembing, tombak, parang ilang iaitu parang pendek, sumpit dan rira iaitu meriam-meriam kecil adalah peralatan senjata yang lazimnya digunakan oleh masyarakat ini untuk berperang pada zaman dahulu kala, manakala peralatan senjata seperti parang, congkol dan sabit selalunya digunakan untuk aktiviti pertanian. Sekian, terima kasih. Secara umumnya, kita dapat melihat bahawa Malaysia terdiri daripada pelbagai budaya dan etnik yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik. Oleh itu, perpaduan antara masyarakat majmuk ini perlu dikekalkan agar Malaysia terus menongkah kejayaan dalam mengeratkan perpaduan antara kaum. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita mestilah berganding bahu, menjaga adat susila dan menghormati sensitiviti antara etnik agar kepelbagaian diversiti antara kaum di negara kita terus terpelihara. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye! Mission